Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin Anda sudah menonton video yang sudah tular di media sosial, terutamanya di Facebook, di TikTok, ataupun di YouTube, berkaitan dengan teguran speaker terhadap Menteri Pendidikan. Saya yakin Anda sudah menonton video itu, dan kepada Anda yang belum menonton video itu, saya akan jelaskan kepada Anda. Setelah kejadian ini berlaku, ramai mula memberikan pandangan, adakah ini satu perkara ataupun satu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, sama ada terhadap speaker ataupun ahli parlimen ataupun menteri pendidikan tersebut sendiri. Anda boleh melihat video itu dan Anda boleh memberikan pandangan Anda. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun for life transfer factor. Produk ini adalah terapi imun molekul bijak untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Saya ulang semula, pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, masalah kencing manis, diabetes, kolesterol, darah tinggi melibatkan jantung, masalah melibatkan hati, paru-paru, buah pinggang, masalah autoimun, penyakit kulit, dan macam-macam lagi, Anda boleh ikhtiar kesehatan melalui pemakanan terapi imun ini. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lengkap tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, saudara-saudara, akhirnya Perikatan Nasional kecam speaker sebab menghendap, kata Menteri, suara seksi. Saya rasa ini pasti menimbulkan banyak pandangan lah daripada netizen, daripada kalangan pemimpin-pemimpin politik, setelah speaker membuat kenyataan suara seksi terhadap Fadlina Siddiq, yaitu Menteri Pendidikan. PN sedang menimbang untuk mengambil tindakan terhadap speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berhubung dakwaan mengintip menggunakan kamera dan mikrofon tersembunyi di Dewan Rakyat. Bercakap pada sidang media mingguan pembangkang di Parlimen, Ketua Whip Pembangkang Taqiyuddin Hasan merujuk kenyataan Johari pada Isnin lalu ketika membuat keputusan untuk menggantung anggota Parlimen Pendang Awang Hashim selama 10 hari berdasarkan bukti yang diperoleh melalui peranti tersebut. Dia, Johari, mengatakan, jangan main-main, saya letakkan kamera dan mikrofon tersembunyi yang tidak mute. Saya tahu apa saja yang berlaku dalam ini, kata Taqiyuddin memetik Johari. Jadi bagi kami ini bercanggah dengan peraturan yang ada, dan ia terjumlah kepada satu kesalahan jenayah bahwa Seksyen 507E Kanun Keseksaan menghendap. Dia turut membangkitkan kenyataan berasingan oleh Johari yang didakwanya bersifat seksis semasa ucapan penggulungan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut Hansard Parlimen, Johari menjawab permintaan ahli Parlimen Kuala Krau, Kamal Ashari, yang meminta supaya Fadlina bercakap lebih dekat dengan mikrofon. Ya Menteri, tolong tarik mikrofon dekat mulut sikit, dia tak berapa dengar. Bila jauh, tuh dengar seksi sangat. Dekat sikit, kata Johari, disambut ketawa menurut Hansard. Fadlina kemudian menjawab, Tuan Speaker, suami saya tengok live ni. Hari ini Taqiyuddin memetik peraturan mesyuarat 36 dalam kurungan 4, yang menurutnya sebelum ini digunakan untuk menghukum ahli parlimen yang membuat kenyataan seksis atau dianggap menghina. Jadi kita akan pertimbang perkara ini. Mungkin kita akan buat sesuatu tindakan, mungkin kita akan bincang perkara ini. Menurut Anda, saudara-saudara, adakah ini satu perkara yang kita perlu fokus kepada tindakan, sama ada kepada ahli parlimen Fadlina Siddiq
ataupun kepada speaker. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, kebelakangan ini kita mendengar beberapa case bully sehingga ada menyebabkan kematian dan juga serangan-serangan terhadap anak ahli politik. Saudara-saudara, perkara-perkara begini sepatutnya kita tidak boleh biarkan menjadi satu normalisasi kepada masyarakat. Ini boleh menyebabkan masa depan negara, terutamanya anak muda, menjadi gelap. Baru-baru ini serangan terhadap anak Rafizi. Setelah anak Rafizi disuntik, istri kepada Rafizi Ramli pula, bekas Menteri Ekonomi, telah menerima ugutan. Nah, ada satu pendedahan terbaru daripada Ketua Polis Negara. Polis sahkan nombor telefon ugut istri Rafizi milik warga asing. Nah, maknanya siapapun juga identiti ini yang dikatakan di sini milik warga asing perlu dikenakan tindakan undang-undang. Kalau benar-benar memang beliau terlibat dengan kesalahan ini. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda yang ada masalah kesehatan, mungkin Anda ada masalah 3 serangkai, penyakit berulang, gastrik, gout, dan penyakit kulit, apa saja jenis penyakit yang tak pandai sembuh-sembuh. Mungkin ini adalah jawaban daripada doa Anda, jawaban daripada permintaan Anda yang selama ini nak sembuh. Sekiranya Anda ingin mengetahui lebih tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Polis mengesahkan nomor telepon yang digunakan untuk mengeluarkan ugutan terhadap istri bekas Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, adalah milik seorang warga asing. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, pihaknya masih dalam proses mengesan suspek berkenaan. Ya, nombor telefon warga asing. Kita masih dalam usaha mengesan suspek. Ini yang menjadi masalah kerana ada telefon bimbit yang didaftarkan atas nama individu lain atau menggunakan identiti warga asing. Mengulas mengenai cecair yang digunakan untuk menyuntik anak bekas menteri itu, beliau berkata, polis masih menunggu laporan kimia daripada pihak hospital. Kanak-kanak tersebut, anak Rafizi, berada dalam keadaan baik. Setakat ini polis telah mengambil 19 keterangan berhubung insiden serangan terhadap keluarga bekas menteri itu, termasuk daripada ahli keluarga, pemandu, dan pekerja. Dalam kejadian kira-kira jam 2 petang pada 13 Ogos lalu, anak lelaki Rafizi diserang dan disuntik dengan cecair oleh seorang individu di kawasan, menurunkan dan mengambil penumpang di sebuah pusat beli belah di Putrajaya. Apapun saudara-saudara, kita nantikan dan kita berharap dalang utama, suspek utama bakal ditangkap.